A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 39. Sebelum tu kami minta maaf sebab masalah teknikal bukan daripada pihak pengurusan kami. Sebelum kita sambung ayat 39, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya rasa pengajaran ayat 36 belum ambil. Pengajaran ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Pengajarannya pertama, Ibu adalah manusia yang paling banyak menanggung bebanan dalam proses mengandung dan melahirkan anak. Selama 9 bulan. Oleh kerana itulah orang yang paling utama wajib berbuat baik kepadanya ialah ibu. Pengajaran yang kedua, apabila seseorang itu tidak dapat menunaikan hajatnya yang dia berjanji dengan Allah, hendaklah dia memohon keampunan Allah. Sebagaimana ibu Maryam memohon keuzuran dan kemaafan kepada Allah. Kerana tidak dapat menunaikan nazarnya. Yang ketiga, anak lelaki tidak mungkin sama dengan anak perempuan. Dari segi tabiat semula jadinya, akhlaknya,
pergaulannya dan lain-lain. Oleh itu mana-mana lelaki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, mereka itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. Yang kelima. Yang keempat, dibolehkan menamakan anak ketika sebaik saja dilahirkan. Dibolehkan menamakan anak sebaik saja dilahirkan. Tetapi yang afdal ialah pada hari ke-7. Sekiranya nama belum ada. Sekiranya nama belum ada. Mana kalau masa lahir nama dah ada, namakan terus. Kalau nama tak ada, tunggu hari ke-7. Yang kelima, hendaklah ibu bapa memohon perlindungan kepada Allah untuk anaknya yang baru lahir daripada gangguan syaitan yang direjam. Yang keenam, syaitan adalah musuh yang paling jahat kepada anak Adam. Oleh kerana itu, manusia wajib sentiasa berlindung kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Bermula daripada anak baru dilahirkan. Yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7. Kehebatan kuasa Allah atas setiap sesuatu, termasuklah boleh menahan syaitan daripada mengganggu manusia. Okey, ayat seterusnya. Ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Pengajarannya pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha
menerima doa manusia. Yang kedua, semua proses pembesaran manusia dari segi fizikalnya dan juga akhlaknya adalah berlaku dengan izin Allah. Maka bergantunglah kepada Allah dalam mendidik dan membesarkan anak. Dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla mempermudahkan bagi orang yang beriman dengan menyediakan orang yang baik untuk mendidik anak-anak orang yang beriman. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Zakaria alaihi salam sebagai penjaga kepada Maryam. Yang kelima, yang keempat, akhirnya dengan didikan ini daripada orang yang baik, Maryam menjadi antara hamba Allah yang sentiasa beribadat dan mentaati Tuhannya. Yang kelima, kadang-kadang Allah mempermudahkan rezeki manusia yang sentiasa beribadat kepadanya apatah lagi orang tersebut adalah lemah seperti Maryam. Yang keenam, para nabi dan rasul tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib. Yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla sahaja yang sentiasa memberi rezeki tanpa hisab. Okey, kita sambung tadabbur. Pengajaran 38 kita gabung dengan yang malam ni. Okey, ayat malam ni, ayat 39, masih lagi sambungan kepada cerita Nabi Zakaria. Kalau ayat 38, ayat sebelum ni ialah
setelah Nabi Zakaria melihat kehebatan kekuasaan Allah yang boleh mendatangkan rezeki kepada Maryam tanpa Maryam bekerja, dan Maryam pula adalah seorang wanita yang lemah, maka terus Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah meminta apa yang pada pandangan manusia macam mustahil, iaitu Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah dalam keadaan dia telah tua dan isterinya pula adalah mandul. Okey, lepas Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, apa jawapannya? Adakah doanya dimakbulkan? Kita tengok ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadathu. Lalu nadathu, telah memanggilnya, lalu telah memanggilnya. Al-malaikah, malaikat. Malaikat ni satu ke ramai? Perkataan malaikat lah menunjukkan ramai, jamak. Kalau satu, malak. Tetapi dalam tafsir, ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan yang memanggil Nabi Zakaria ni bukan malaikat, tetapi satu saja, iaitu Jibril. Satu. Kalau satu, kenapa disebut malaikat dalam bentuk ramai? Sebab Allah nak bagi tahu jenis malaikat, bukan nak bagi tahu malaikat ramai. Jadi sebenarnya yang memanggil itu adalah satu malaikat saja, iaitu Jibril. Dan ada juga pendapat mengatakan yang memanggil itu adalah ramai. Okey, wa huwa qaimun. Waw ni dipanggil dalam bahasa Arab wawul hal, dalam keadaan dia tu Nabi Zakaria qaimun, berdiri, yusalli, sedang solat, fil mihrab, di mihrab. Kita dah jumpakan sebelum ni. Mihrab siapa? Maryam. Apa makna mihrab? Tempat khas solat. Dia daripada perkataan apa ni? Daripada perkataan harbun. Haraba. Apa makna harbun? Peperangan. Harbun. Harbun peperangan. Jadi mihrab tempat berperang. Tempat berperang dengan siapa? Siapa yang paling agresif yang nak merosakkan ibadat orang beriman? Syaitan. Jadi sebenarnya mihrab ni ialah tempat syaitan berperang dengan orang yang beribadat. Sebab tu bila kita nak ibadat, walaupun kadang-kadang satu rakaat je, kadang-kadang nak baca Quran sikit je, tapi susah tu macam kita sedang berperang. Betul? Dan hasilnya, kebiasaannya, kita menang ke kita tewas. Contohlah kita target nak baca setengah juzuk kan, biasa dapat setengah ataupun lebih ataupun tak sampai setengah. Tak kebiasaan. Apa dia? Kurang. Dia antara biasa lebih dengan biasa tak cukup tu yang mana lebih banyak? Ya. Tapi biasanya kurang kan? Jarang sekali kita target nak baca 5, jadi baca 10 muka surat. Betul? Jarang sekali. Sebab apa? Sebab ibadat tu adalah peperangan. Dan biasanya kita tewas. Okey. Jadi malaikat ni, bila Nabi Zakaria berdoa, minta anak ketika dalam keadaan dia tua,
Malaikat pun menyahut. Malaikat menyahut ketika apa? Ketika Nabi Zakaria sedang solat. Apa pengajarannya? Ada pendapat mengatakan Nabi Zakaria berdoa ketika dalam solat. Dan Allah makbulkan doanya ketika dia sedang solat. Makna doa itu terus dimakbulkan. Antara sebabnya ialah sebab tempat Nabi Zakaria berdoa tempat yang terbaik, iaitu dalam solat. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu satu masa dia minta doa kepada Nabi kan. Ingat tak doa Abu Bakar? Siapa ingat doa Abu Bakar? Tak ingat? Doa Pakcik Bakar? Kan Abu Bakar minta, ya Rasulullah, boleh tak ajar aku satu doa untuk aku baca dalam solat? Abu Bakar sebut terang-terang, aku nak baca dalam solat. Maka Nabi pun ajar satu doa yang terbaiknya dibaca waktu solat. Dan doa Abu Bakar ni dibaca ketika tahiyat akhir, setelah habis tahiyat akhir dan sebelum salam. Apa doa tu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tengok kefahaman Abu Bakar. Walaupun dia seorang sahabat yang hebat, dia pula bangsa Arab, pertama dia tetap minta doa daripada Nabi. Dia tak reka-reka doakan. Antara guru ataupun ulama sekarang dengan Abu Bakar, siapa lebih terror? Abu Bakar. Tapi ulama sekarang terornya sampai dia mereka-reka doa. Abu Bakar tak, dia minta juga pada Nabi. Sebab dia tahu doa daripada Nabi adalah doa daripada Allah. Nabi tidak bercakap melainkan wahyu. Yang kedua, menunjukkan kefahaman Abu Bakar bahawa doa terbaik ialah dibaca dalam solat. Sehingga Nabi kata sehampir-hampir hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud. Tapi sekarang dah terbalik dah. Kebanyakan orang kita bila baca doa? Lepas solat. Jadi ayat ini juga menunjukkan pentingnya dan utamanya doa ketika solat. Nabi Zakaria berdoa ketika dalam solat dan malaikat menyahut pun ketika Nabi Zakaria masih dalam solat. Bukan makna dia berdoa ketika bermain. Bukan makna dia berdoa lepas makan. Tak. Dia berdoa dalam solat. Okey. Apa yang malaikat sampaikan kepada Nabi Zakaria? Annallah, sesungguhnya Allah. Satu lagi ni. Jadi malaikat ni dia bercakap tak dengan Nabi Zakaria ketika dalam solat? Bercakap tak? Ni nadatul malaikah. Malaikat beritahu ni Zakaria. Apa dia beritahu ketika Nabi Zakaria sedang solat? Annallah, sesungguhnya Allah, yubashshiruka, dia memberi berita gembira kepada engkau. Apa berita gembira ni? Bi Yahya, dengan Yahya. Siapa Yahya? Ya? Anak Nabi Zakaria. Kan dia minta anak masa dia umur tua kan? Jadi soalan dia, adakah Allah makbulkan? Ya. Dan Allah makbulkan ketika dia tengah solat. Dan Allah siap bagi nama. Jadi Yahya ni, ada ahli tafsir mengatakan dia bukan bahasa Arab, bahasa Ajam. Tapi ada juga mengatakan dia berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan Al-Hayatu. Yahya. Yahya itu mana? Hidup. Yang akan hidup. Okey.
Kalau Mak Maryam, siapa yang bagi nama? Siapa yang bagi nama Maryam? Mak dia. Dia kata apa? Ini samaituha. Sesungguhnya aku namakan anak aku Maryam. Tapi Yahya ni anak Zakaria, siapa yang bagi nama? Allah. Dan Allah bagi nama ni dah lahir ke belum? Belum. Jadi boleh tak bagi nama awal anak sebelum lahir? Boleh. Jadi tak payah pening-pening buka kamus, tanya ustaz. Okey. Allah menggembirakan engkau dengan Yahya. Subhanallah. Yubashir ni berita gembira. Jadi kalau kita tanyalah, kalau orang tanya kita, apa berita yang kalau kamu dengar, kamu gembira? Apa dia? Isteri mengandung. Ya ke? Tapi isteri kadang-kadang tak suka. Abang sedap dah suka kan? Tak, kita sendiri selain pada isteri mengandung lah. Apa yang menggembirakan kita? Bonus. Mungkin naik pangkat kan? Mungkin orang bagi hadiah. Tapi tengok orang beriman, apa berita gembira? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Dan Allah beritahu sifat anak ni adalah apa dia? Musaddiqan. Dia membenarkan. Dia membenarkan bikalimah, dengan kalimah minallah, dari Allah. Apa maksud kalimah daripada Allah? Apa makna? Nabi Isa. Kalimah tu sebenar ialah Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya, antara sifat mulia, sifat baik Nabi Yahya ialah bila dia lahir, dia akan membenarkan Nabi Isa AS. Dan Nabi Yahya dengan Nabi Isa sempat tak? Sezaman tak? Sezaman tak? Kenapa tak? Kenapa pula? Sekarang Zakaria ni dia tengah jaga siapa ni? Masa dia berdoa ni dia sedang jaga siapa? Maryam. Isa lahir daripada siapa? Maryam. Sempat. Jadi bila dia lahir, dia membenarkan Nabi Isa. Okey. Soalannya, kenapa Allah namakan Nabi Isa kalimah? Kenapa kalimah? Sebenarnya maksud dia Nabi Isa. Betul tak terjemahan? Betul? Sebab apa? Tak. Kalimah ni apa makna kalimah? Kalimah perkataan lah. Apa dah? Bukan. Sebabnya ialah Allah sebut dalam ayat apa? Allah kata Nabi Isa dengan Nabi Adam sama. Iaitu Allah jadikan Nabi Adam daripada tanah. Dan Allah jadikan Nabi Isa dengan kun fayakun. Kun adalah kalimah. Kan dia tak ada bapa. Jadi kalau anak orang lain, semua lahir daripada bapa. Habis orang tanya, Nabi Isa dijadikan daripada apa? Dengan kun fayakun. Cuba buka ayat ni. Mana tukang cari ayat? Tak ada tadi. Inna masala Isa kamasali Adam. Bercari. Ataupun cari perkataan kun fayakun. Surah? Ayat? 59. Betul. Ayat 59. Cuba baca. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa indallah, di sisi Allah,
Kamasali Adam, sama seperti Adam. Sama dari segi apa ni? Dua-dua tak ada bapa. Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Kemudian summa qala lahu kun fayakun. Jadi Allah pun cipta Adam dengan perkataan kun fayakun. Allah juga sama juga dengan Isa, sama aja Isa dengan Adam. Iaitu Allah cipta dengan perkataan kun fayakun. Okey, boleh ya? Jadi sekarang malaikat bercakap dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang solat. Soalan dia, boleh tak kita bercakap dengan orang tengah solat? Ha? Tak boleh. Habis ni Jibril cakap dengan Nabi Zakaria masa tengah solat. Ha? Oh boleh. Jadi kalau kita pergi berbisik pada orang solat boleh? Betul, tapi ada perkataan tak? Annallah yubasyiruka. Malaikat bercakap dengan perkataan dan Nabi Zakaria faham. Khas untuk Nabi? Ada dalil? Ada dalil tak khas untuk Nabi Zakaria? Dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin kata, kalau ikut ayat ni, boleh. Boleh. Dan juga berlaku pada Nabi. Nabi pernah salat, sahabat bagi salam. Ya. Yalah, dia boleh orang bercakap dengan orang yang salat, tapi orang yang salat tak boleh jawab. Kecuali dengan isyarat. Yang ni Nabi Zakaria bercakap jawab tapi dengan bahasa isyarat. Sebagaimana sahabat bagi salam pada Nabi, Nabi jawab dengan isyarat. Hukum dia boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma afdal, jangan cakap belah. Tama-tama orang tu memang tak khusyuk solat kan. Cakap pula, tengok-tengok 4 rakaat jadi 2 rakaat bagi salam. Okey. Kemudian Allah puji lagi sifat-sifat mulia Nabi Yahya AS. Wa sayyidan. Dan dia adalah sayyid. Apa makna sayyid? Ketua, penghulu. Ketua dari segi apa ni? Biasalah Nabi mestilah yang terbaik di kalangan semua yang ada. Jadi ketua dari segi akhlaknya, ketua dari segi adabnya, ketua dari segi muamalahnya, semua dia yang terbaik. Wa hasura, dan apa makna hasura? Menahan diri dari itu salah satu tafsiran. Hasura, pendapat pertama, kalau sayyidan memiliki akhlak mulia, hasura menjauhkan diri daripada akhlak yang buruk. Itu makna pertama. Jadi kalau sayyidan, isbat Nabi Yahya ada akhlak baik, hasura menafikan akhlak yang buruk. Yang kedua, hasura makna dia menahan diri daripada kahwin. Tapi sebenarnya menahan diri daripada kahwin, sifat mulia ke sifat tak mulia? Tak mulia lah. Jadi pendapat yang mengatakan hasura menahan diri daripada kahwin, pendapat yang lemah. Satu lagi pendapat hasura ialah dia menahan diri daripada muqaddimah zina dan zina. Okey. Jadi jelas sayyidan apa makna tadi? Apa dia? Ketua yang memiliki akhlak yang terbaik, adab yang terbaik. Hasura, yang menahan diri daripada sifat-sifat yang buruk ataupun daripada perbuatan maksiat. Kemudian wa nabi, saya tak tahu nak terjemah apa ni. Dia terjemah apa? Hasura. Jadi panjang lah, menahan diri dari yang lebih tepat daripada akhlak yang buruk lah. Wa nabiyan, dan dia juga adalah nabi minas salihin, dari kalangan orang-orang soleh.
Sebenarnya antara Nabi dengan soleh, yang mana lebih tinggi? Nabi kan? Betul kan? Ayat apa tu? Surah An-Nisa ayat 69. Allah kata, siapa taat pada Allah dan Rasul, maka itulah orang-orang yang Allah bagi hidayah pada mereka. Daripada kalangan para Nabi. Yang kedua, Siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, jadi yang keempat ni salihin. Salihin tu bawah sekali. Tapi di sini pula Allah kata apa? Nabi dari kalangan orang soleh. Macam mana tu? Sedangkan Nabi paling tinggi, lebih tinggi pada orang soleh. Tapi Allah kata Nabi daripada kalangan orang soleh. Dalam kalangan orang soleh itu ada seorang Nabi yang diangkat. Mana Allah nak beritahu empat-empat tu para Nabi, Siddiqin, syuhada, salihin, semua tu secara umum salihin. Daripada kalangan umum salihin yang paling tinggi Nabi. Okey. Kemudian setelah dia minta anak dalam keadaan dia tua, isteri mandul, dan Allah pun makbul doa dia, Nabi Zakaria pula bertanya, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, Anna apa dia? Anna bagaimana? Yakunu li, boleh jadi, li, bagiku, gulam. Seorang anak. Gulam ad-da'wah, bagiku anak lelaki. Wa qad balaghaniya, sedangkan waw ni dia panggil wawul hal, dalam keadaan qad balaghaniyal kibaru, sesungguhnya balaghani apa dia? Telah sampai kepadaku apa dia? Kibar apa dia? Tua. Apa maksud ayat ni? Bagaimana aku dapat anak sedangkan tua telah sampai padaku, iaitu aku telah tua umur 99. Macam mana nak dapat anak? Wa mraati, dan isteriku akhir mandul. Okey, soalan dia, kan Nabi Zakaria dia minta anak dengan Tuhan, kan? Masa dia minta, dia tahu tak dia umur 99, isteri mandul, kan? Dia tahu kan? Dia sedar kan? Tiba-tiba bila Allah kata, okey, aku makbulkan, aku akan bagi. Tiba-tiba dia tanya pula, macam mana aku boleh dapat anak ni sedangkan aku tua? Kenapa dia tanya lagi? Tadi minta, sekarang tanya pula. Faham tak? Encik, saya nak pergi Mekah ni. Okey, saya sponsor semua. Macam mana saya boleh pergi ni? Kan pelik kan? Adakah soalan Nabi Zakaria yang kedua ni macam dia persoalkan Allah boleh buat ke tak? Ataupun apa dia? Sebenarnya Nabi Zakaria yakin tak Allah boleh melahirkan anak walaupun suami tua, isteri mandul? Nabi Zakaria dah yakin ke belum? Kalau yakin, kenapa keluar soalan ni? Yakin dengan? Beradab sikit. Yakin macam Nabi Ibrahim yang yakin. Dia yakin dah Allah tu berkuasa, tapi dia minta juga. Minta apa? Minta Allah tunjukkan bagaimana Allah boleh menghidupkan yang mati. Bukan dia persoalkan, bukan dia tak percaya, tapi supaya liyatma'inna qalbi, supaya keyakinan aku lagi mantap dengan melihat. Jadi soalan ni anna yakunu li ghulam, bukan pertikaikan, bukan persoal, tapi dia tanya macam ni. Aku dah minta untuk dapat anak ketika aku tua dan isteri mandul. Sekarang kau dah makbulkan.
Sekarang aku nak tahu macam mana dapat anak tu. Sebab masa aku muda tak dapat anak. Masa tua dapat anak. Biasanya kalau muda tak dapat, tua lagi tak dapat. Lepas tu isteri mandul. Boleh tak bagi tahu bagaimana? Bukan mana aku tak percaya engkau boleh buat, tak. Aku nak tahu je bagaimana tu, macam mana tu. Okey. Maka Allah kata apa? Qal, dia berkata, iaitu Allah. Ada pendapat mengatakan Allah berkata, ada mengatakan malaikat. Sebab itulah malaikat ni ramai. Tapi ada tafsirah mengatakan dia adalah seorang, iaitu Jibril. Apa dalil ini? Qala. Qala ni kalau baca bahasa Arab, seorang ke ramai? Seorang ke ramai ni? Kalau ramai? Qalu. Jadi ada pendapat mengatakan qala, dia ialah malaikat Jibril seorang. Malaikat Jibril menjawab persoalan Nabi Zakaria. Macam mana aku dapat lahirkan anak ni? Dia jawab, kazalika, begitulah. Begitulah Allah yaf'alu, melakukan ma yasha', apa yang dia kehendaki. Apa maksud jawapan ni? Soalan Nabi Zakaria, macam mana aku boleh dapat anak ni dalam keadaan aku tua dan isteri mandul? Tiba-tiba malaikat jawab, Allah boleh buat apa saja dia kehendaki. Jadi soalan kamu mandul ke, kamu tua ke, Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Allah boleh lahirkan anak tanpa mak bapak. Allah boleh lahir anak tanpa bapa. Allah boleh lahirkan anak tanpa ibu. Dan Allah boleh lahirkan anak dalam keadaan bapa dah tua dan isteri pula mandul. Okey. Qala, maka kata Nabi Zakaria, qal, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikah li untukku ayah. Apa makna ayah? Tanda ataupun alamat. Wahai Tuhan, okeylah, aku dah yakin, cuma aku nak lagi yakin. Apa dia? Aku nak lagi yakin bahawa isteri aku betul-betul boleh melahirkan anak. Maka aku nak, boleh tak bagi satu je tanda bahawa isteri aku mengandung dan akan melahirkan anak. Jadikan untuk aku satu tanda bahawa isteri aku akan mengandung. Maka qal, kata malaikat, dia berkata, ayatuka, ada ya ni, tanda engkau, alla tukalliman nas, bahawa engkau tidak akan tukallima apa dia? Bercakap an-nas dengan manusia. Tanda engkau akan melahirkan anak dan isteri engkau mengandung ialah engkau tak boleh bercakap dengan manusia berapa hari? Salah satu ayam, 3 hari. Tak boleh tu disukan ke atau memang dia boleh cakap tapi dia tak cakap? Tak, Allah tak bagi dia bercakap. Bila nak bercakap tak keluar. Illa kecuali yang keluar pada ramza. Apa makna ramza? Bahasa isyarat. Kecuali isyarat. Dah makan? Dah kenyang?
Boleh. Tetapi dalam masa yang sama, wazkur, dan sebutlah rabbaka, ataupun ingatlah Tuhan engkau katsira, banyak-banyak, dan wasabbih, dan sucikan bil asyiyi. Apa makna bil asyiyi? Asyiyi dalam bahasa Arab ialah bermula zuhur sampai ke malam. Sucikan dia waktu petang, bermula daripada gelincir matahari sampai malam. Wal ibkar, dan waktu pagi, iaitu daripada fajar sampai zuhur. Okey. Sekarang Allah, bila Nabi Zakaria minta tanda supaya dia lebih yakinlah bahawa isteri dia akan mengandung, Allah bagi tanda. Apa dia? Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh bercakap, tapi Allah suruh apa? Maknanya dia boleh bercakap tak sebenarnya? Tak, dia tak boleh bercakap. Hanya boleh berzikir je. Bila nak bercakap tak keluar. Tapi bila berzikir keluar je. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan zikir pula katsira. Jadi apa hikmahnya? Bercakap tak boleh, tapi zikir boleh. Kenapa? Kenapa Allah izinkan dia berzikir dan Allah tak izinkan dia bercakap? Okeylah, jangan bercakap teruslah, zikir pun tak payah. Diam. Tapi kita dengar juga hadis tu, diam ke tak? Subhanallah. Pengajarannya apa? Allah nak beritahu, kamu tak bercakap dengan orang, dia tak akan merosakkan hati kamu. Tapi kalau kamu tak berzikir, dia akan merosak dan mengeraskan hati kamu. Jadi zikir tak boleh tinggal. Apa keadaan zikir tak boleh tinggal? Boleh faham? Maknanya Allah nak bagi tu pentingnya zikir. Dalam keadaan kamu tak boleh bercakap, yang ni jangan tinggal. Bahkan kena zikir sikit ke banyak? Banyak. Sebab apa kena banyak? Kenapa kena banyak? Kita banyak cakap ke banyak zikir? Diri sendiri takkan tak tahu. Banyak cakap kan? Tapi sebenar zikir banyak ni, hukum dia sunat ke wajib? Zikir banyak sunat ke wajib? Oh sunat. Patutlah zikir sikit je. Cuba buka surah Al-Ahzab ayat 41. Oh, dia buat dalil sendiri ya. Wajib tahap mana? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullah. Uzkurullaha zikran katsira. Kemudian wasabbih bukratan
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Okey, cuba tengok maksud ayat ni. Allah bercakap dengan siapa ni? Wahai orang beriman. Kalau kita orang beriman, dengar. Uzkurullah. Ingatlah pada Allah. Dan ini fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan wajib. Perintah menunjukkan wajib. Berzikirlah pada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi zikir banyak tu sunat ke wajib? Apa dalilnya? Ha ni. Macam baru malam ni je baru jumpa ayat ni. Kemudian wasabbihuhu, dan sucikan Allah bukratan wa asila, pagi dan sama juga. Sebutlah Tuhan engkau katsira, zikir katsira. Tapi bila tasbih pagi dan petang, tak ada dah katsira. Faham? Kenapa di sini tak ada katsira, sini ada katsira? Sebab zikir ni, zikir yang katsira ni umum. Bila-bila masa. Start daripada bangun pagi sampai tidur balik kan. Masa panjang. Jadi masa panjang kena zikir banyak lah. Tapi yang ni Allah tak sebut katsira sebab waktu dia terhad. Waktu pagi sekejap sampai terbit matahari kan. Kemudian waktu petang lepas asar sampai maghrib. Jadi kalau yang ni pun Allah sebut banyak, yang ni pun Allah sebut banyak, apa jadi? Ramai yang berdosa. Okey. Bolehkah? Satu lagi dalil, orang beriman wajib zikir banyak. Ini salah satu dalil dia lah, surah Al-Ahzab ayat 41 kan. Satu lagi dalil, Allah kata apa? Yang berzikir sikit ni sebenar siapa? Dia berzikir tapi sikit je. Ini bukan orang beriman. Munafik. Ada dalil? Tak ingat, cuba cari. Tak ingat pada orang munafik tak apa, tapi ingat dalil orang munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka orang munafik nak salat, mereka salat dalam keadaan kusala, malas. Wala yazkurunallaha, dan mereka tidak berzikir pada Allah illa qalila, lawan katsira. Jadi orang munafik zikir tapi sedikit, orang beriman berzikir tapi katsira. Yang membezakan orang beriman dengan munafik, zikir sikit dengan zikir banyak. Okey. Jumpa Rafian? Tak jumpa. Asal surah An-Nisa. Cari perkataan ni. Kusala. Kusala. 142. Surah An-Nisa. Betul? Cuba baca, ada tak terjemahan dia? Baca terjemahan dia. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan di dalam mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit. Jadi kalau siapa zikir sikit itu takutlah. Takut kepada sifat munafik. Okey. Jadi bila Allah sayang pada seseorang, walaupun Allah tak bagi dia bercakap, tapi Allah tetap suruh dia berzikir. Sebab Allah tahu manusia bila tak berzikir, jiwa dia bercelaru, tak tenang. Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan Nabi kata apa? Hati yang berzikir adalah yang hidup, dan hati yang tak berzikir adalah hati yang mati. Okey. Kita mana nak ni? Jadi macam Nabi Zakaria, mulut jumpa orang tak boleh cakap. Tapi bila zikir keluar.
Ataupun boleh bercakap dengan orang tapi bila nak berzikir tak keluar. Kita nak yang mana? Bila nak sebut subhanallah tak keluar. Bila jumpa orang je setengah jam. Minta jauh daripada sifat suka bercakap tapi tak suka nak berzikir. Okey, cukup ah. Kita baca sikit buku 72 doa dan zikir harian Rasulullah. Sebab tu kata Abdullah bin Abbas, dia ciri orang beriman dia zikir banyak. Apa maksud zikir banyak? Macam mana tu? Macam mana zikir banyak? Iaitu semua keadaan. Dia bangun pagi, dia zikir. Nak masuk bilik air, dia zikir. Keluar bilik air, dia zikir. Pakai baju, zikir. Keluar rumah, berzikir. Masuk rumah, berzikir. Hujan, berzikir. Naik kenderaan, berzikir. Bersin, berzikir. Orang buat baik, dia berzikir. Orang bagi makan, dia baca doa. Semua keadaan. Itu maksud zikran katsira. Tapi kalau dia tak hafal zikir-zikir itu semua, dia tak mungkin dia dapat berzikir katsira. Lepas solat dia berzikir, pagi berzikir, petang dia berzikir. Ini buku ni, salah satu buku ni membantu untuk kita menjadi orang yang berzikir dengan banyak. Kita mau sampai muka surat 43, doa untuk orang yang sakit. Ramai yang ziarah orang sakit tapi tak baca doa. Yang dia bawa apple kan, pisang, bawa bunga. Baca doa, ini lebih mahal daripada makanan. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan sekalian manusia, Rabban Nas, sama dengan surah An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan kepada segala manusia, azhibil ba'sa, hilangkan penyakit. Tak sebut penyakit apa, bila tak sebut umum, apa-apa saja penyakit. Kemudian washfihi, sembuhkanlah dia. Kadang-kadang penyakit dah hilang tapi tak sembuh sepenuhnya. Kenapa kita minta pada Allah wa anta syafi? Sebab hanya engkaulah yang mampu menyembuhkannya. Manusia hebat macam mana, pakar macam mana pun, kadang-kadang dia sendiri sakit, dia tak boleh sembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu sahaja, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Jadi kalau tak hafal doa ni, boleh bawa buku ni ke mana-mana. Doa ketika menziarah orang sakit, doa 53. Doa pertama. Yang atas tu boleh baca di mana-mana lah, tak mesti kita pergi hospital. Kawan kita sakit je, telefon, baca je doa tu. Okey, yang doa ketika ziarah orang sakit, simple je, pendek je. Yang paling pendek lah ni, Allah mashfi. Sebut nama dia. Allah mashfi Muhammad. Allah mashfi Zaid. Hadis sahih riwayat Muslim. Doa yang kedua bila ziarah orang sakit ialah la ba'sa tahurun insya-Allah. Maksud dia tidak mengapa. Makna kita bagi tazkirah pada orang yang sakit, tak mengapa dengan penyakit ni, sabar. Kenapa? Kenapa kena sabar? Kenapa tak mengapa? Sebab dia adalah tahurun. Dia akan menyucikan dosa kamu. Jadi kalau kamu nak Allah bersihkan dosa kamu, kamu kena sabar. Jangan marah. Ia pembersih daripada dosa, insya-Allah. Doa yang ketiga ketika ziarah orang sakit ialah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Maksud dia, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung.
Kenapa kita sebut Tuhan yang menguasai aras? Sebab kita nak Allah sembuhkan penyakit. Kadang-kadang penyakit itu besar, berat. Dan mungkin penyakit itu menimpa orang tu dah berpuluh tahun. Macam-macam dia cuba untuk rawat tapi tak menjadi. Duit pun habis puluh ribu. Tapi kita bagi tahu Allah boleh sembuhkan. Apa dalilnya? Allah sendiri pencipta arash. Arash ini besar tak? Makhluk Allah yang paling besar. Jadi kalau Allah boleh mencipta makhluknya yang terbesar iaitu arash, tak kala Allah tak boleh sembuhkan penyakit ni yang kecil. Dia panggil apa tu? Dia panggil apa? Tawassul. Tawassul dengan sifat rububiyah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arash yang agung, agar menyembuhkanmu. Kalau lelaki, yashfiyaka. Kalau perempuan, tukar. Yashfiyaki. Kelebihan doa ni, sesiapa yang menzahir orang sakit kemudian baca doa di atas sebanyak 7 kali. Dia kena baca 7 kali ya. Doa yang nombor 3 tu kena baca 7 kali. Maka Allah akan menyembuhkannya jika memenuhi syarat diterima doa oleh Allah. Kalau tak sembuh tu, kita kena bersangka baik pada Allah. Mungkin kita berdoa tak cukup syarat. Mungkin kita makan benda yang haram, pakai yang haram. Ataupun mungkin doa kita tak ikhlas. Ataupun kalau dah cukup syarat semua, mungkin ada hikmahnya, Allah akan sembuhkan tapi masih lambat lagi. Untuk memberi tahap kesabaran yang tinggi pada orang yang sakit. Okey, kita ambil doa satu ni. Doa ni biasa kita ziarah ataupun kita sendiri ditimpa musibah, biasa kita tak baca doa ni. Doa apa ni? Supaya Allah gantikan musibah yang menimpa kita dengan yang lebih baik. Kita baca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biasa dihafaz setakat tu je. Yang lepas tu dia tak itu. Itu yang paling penting tu selepas tu. Apa dia? Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala padaku dalam musibah ni. Maknanya Allah bagi musibah tu sebenarnya Allah nak bagi apa? Pahala. Tapi syarat apa? Sabar. Man radhiya falahu ridha. Bukan setakat dapat sabar tapi dapat ridha Allah. Wa man sakhata falahu as-sukhtu. Siapa yang marah dengan musibah tersebut, dia akan dapat kemurkaan Allah. Kita ada dua pilihan je bila dapat musibah. Sama ada dapat redha Allah ataupun dapat kemurkaan Allah. Jadi gantilah musibah ini dengan pahala yang besar dan gantilah padaku sesuatu yang lebih baik. Apa makna sesuatu yang lebih baik? Kalau kita ditimpa musibah, rumah kita hanyutkan, kita minta supaya Allah ganti lebih baik. Apa maksud dia lebih baik? Dapat rumah lebih besar? Ha? Oh, surga lambat sangat. Lambat sangat. Tak mungkin kita akan dapat rumah tak besar, tapi rumah tu kita dapat jadikan sentiasa beribadat pada rumah tu. Lebih baiklah tu. Rumah sebelum ni besar, tapi lara dengan maksiat kan. Ataupun kalau anak kita hilang, kemudian kita masih muda dapat anak yang lebih baik daripada anak yang hilang. Dan Nabi ajar doa ni pada siapa? Siapa ingat? Ummu Salamah. Kan? Jadi bila Nabi ajar pada Ummu Salamah pun tertanya, Allah nak ganti yang lebih baik dengan Abu Salamah. Mana ada? Biasa kan isteri ini dia rasa suami dia lah paling. Itu yang isteri sayang suami lah, yang tak sayang orang lain lebih baik kan. Jadi Ummu Salamah kata pelik lah, siapa lagi lebih baik daripada Abu Salamah? Sebab tu ada riwayat mengatakan lepas tu Umar masuk meminang dia. Dia kata tak ada, suami aku lebih baik daripada kamu. Tak nak. Lepas tu siapa masuk? Abu Bakar pula masuk. Tak ada, Abu Salamah lebih baik. Last kali Nabi masuk, dia berani cakap tak Abu Salamah lebih, dia pun terima. Akhirnya dia menjadi
isteri Rasulullah. Itu mana ganti dengan yang lebih baik. Jadi setiap kali kita pergi ziarah orang ditimpa musibah, ajar doa ni. Okey, cukup ah. Tengok soalan. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan zikir yang banyak? Adakah dengan menyebut nama Allah atau mengingati Allah? Soalan dia, apa yang dimaksudkan dengan zikir yang banyak? Okey, zikir ni umum. Ulama membagikan zikir ni kepada 3 jenis. Pertama, zikir dengan hati. Macam mana zikir dengan hati? Kita fikir kebesaran Allah, kan? Kita fikir kebesaran Allah, maka itu zikir dengan hati. Tengok langit, ingat pada kematian, kan? Yang kedua, zikir dengan lidah. Subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Kita solat tu zikir, tapi zikir dalam bentuk anggota badan. Itu satu. Yang kedua, zikir yang banyak juga ialah bermaksud macam saya sebut tadi. Kata Abdullah bin Abbas, zikir yang banyak ialah setiap saat, setiap waktu, setiap peristiwa kita baca doa zikir yang Nabi ajar. Sebab tidak ada apa-apa keadaan bagi orang beriman melainkan Nabi ajar doa. Bersin, ada doa, ada keluar masuk tandas, ada pakai baju, ada jumpa orang, senyum bagi salam, ada. Kalau dengar orang ditimpa musibah, ada. Orang buat baik pada kita, ada. Jazakallahu khairan. Itu maksud zikir yang banyak, iaitu semua peristiwa, semua keadaan kita ikut sunnah Nabi, maka kita sentiasa dalam keadaan berzikir. Yang Allah sebut apa dalam surah Ali Imran, kan? Allah sifatkan ulul albab. Apa ciri-ciri ulul albab? Orang yang berakal. Apa ciri-ciri utama? Akhir surah Ali Imran. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman. Yang berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan wa qu'udan, dalam duduk, wa ala junubihim. 3 keadaan. Sentiasa, sama ada zikir hati, zikir lidah ataupun zikir kadang-kadang dia berdiri tengok langit, berzikirlah tu. Okey. Ustaz, jika pesakit tidak sabar atas penyakit itu, masihkah dia toleransi keguguran dosa? Okey. Soalan dia, bila seseorang itu ditimpa sakit dan dia tak sabar, adakah gugur dosa? Jawapannya, ya. Berdasarkan satu hadis Nabi kata, yang maksudnya tidak ada seorang pun Muslim yang ditimpa apa? Penat, letih, sedih, takut, risau, hatta kena duri sekalipun, melainkan itu adalah kafarah. Nabi tak kata dengan syarat dia sabar, tak. Jadi ulama mengatakan berdasarkan hadis ni, apa saja musibah yang menimpa orang beriman, dia redha ke, dia marah ke, tetap jadi kafarah. Tapi kalau dia sabar, dia tak marah, dapat satu lagi kelebihan. Apa dia? Pahala. Kalau dia marah, dapat satu je, kafarah. Boleh? Dia berjalan tersepak batu, celaka, dia dapat apa? Kafarah. Tapi kalau dia tersepak batu, alhamdulillah ala kulli, dapat 2. Satu kafarah, satu pahala sabar. Wallahu a'lam. Majlis ilmu yang kita ikuti melalui handphone, dapat tak ganjaran seperti majlis ilmu di masjid? Dia tak dapat lah, sebab yang Nabi kata tidak ada satu kaum yang duduk dalam majlis yazkurunallah, melainkan rahmat Allah turun, para malaikat akan membuka sayapnya, dan malaikat juga akan berdoa sehingga ikan di laut. Itu bila ada majlis. Bila sebut majlis, orang tu ada dalam majlis lah. Tapi kalau ikut kelas melalui telefon online, kan, dia dapat kelebihan lain.
Kadang-kadang saya pernah sebut beberapa kali, kadang-kadang yang ikut kelas online ni kesannya lebih baik daripada orang yang duduk dalam majlis tu. Kan Nabi kata orang yang terima ilmu ni kadang-kadang tanah dia subur. Tanah dia subur. Apa dia? Turun air. Bukan setakat dia menakung air, tapi dia boleh menumbuhkan tumbuhan dan tumbuhan tu boleh manfaat pada orang. Dia sendiri dapat manfaat dan dia dapat manfaat pada orang. Siapa ni? Kalau orang yang terima ilmu tu hatinya bersih, walaupun di rumah. Ada orang pula Nabi kata hati dia macam tanah yang boleh menakung air, tapi dia tak boleh, tanah tu tak subur. Dia tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Dia hanya boleh jadi menakung air, orang boleh ambil air, tapi dia sendiri tak dapat faedah. Ada kan? Ada kan? Dia dengar, lepas tu dia boleh cerita pada orang, tapi dia tak beramal. Yang ketiga, tanah tu gersang. Tak boleh menakung air dan tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Hadis tu Nabi tak sebut duduk dalam majlis ataupun tak. Kadang-kadang sifat yang pertama tu, yang hati dia subur, dia boleh dengar dan boleh sampai pada orang. Kadang-kadang dia dengar kat rumah online. Kadang-kadang yang nombor 3 tu duduk dalam majlis kan, kuliah maghrib 5 tahun dah. Macam itulah perangai dia. Ustaz, baca Al-Ikhlas 10 kali dapat 1 maligan di syurga. Ada dalil ke? Apa dia? Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Okey. Maligan di syurga. Soalan dia, baca surah Ikhlas 10 kali dibina untuknya sebuah istana di syurga. Pendapat paling kuat hadis tu adalah dhaif. Pendapat paling kuat hadis tu adalah dhaif. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan hadis tu sahih, tapi dari segi makna tu macam surga tu mudah sangat kan. 3 qul huwallah 10 kali dapat istana. Yang beza dengan tu Nabi kata solat 12 rakaat dapat. Okeylah kan, sebab solat 12 rakaat ni bukan senang. Tak ramai orang boleh buat cukup tu. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, jika seseorang tuntut hutang, itu hutang orang yang sedang meninggal dunia, tetapi penyampaian tuntutan melalui kawan-kawan arwah, bukan jumpa direct kepada waris mati, perlukah waris membayar hutang ini? Terima kasih. Orang mati meninggalkan hutang, kemudian Ada orang tuntut hutang, orang yang bagi hutang tu dia tuntut kepada siapa? Kawan-kawan. dia sampaikan oleh kawan-kawan arwah, bukan jumpa direct kepada waris mati. Dia soal dia kenapa tak direct? Hutang betul ke hutang tipu? Kalau hutang betul kan pergilah jumpa. Kalau kamu ikhlaskan, dan kalau kamu lagi ikhlas, halalkan. Dia hutang ni, adakah pewaris tu wajib bayar? Tak. Hutang ni wajib kita ambil duit si mati tu. Sebelum kita faraidkan, wajib ambil duit tu dan bayar hutang dia. Jadi pewaris tak perlu bayar hutang si mati, tapi wajib ambil harta si mati. Dah habis bayar hutang dia, habis wasiat, urusan jenazah apa semua, yang berbaki tu barulah difaraidkan. Wallahu a'lam. Adakah dalil yang mengatakan orang Islam itu perlu kaya? Adakah dalil orang Islam tu perlu? Dia tak ada dalil. Tak ada dalil lah yang mengatakan orang Islam perlu kaya. Dan tak ada dalil juga yang melarang orang Islam menjadi kaya. Sebab itulah dalam kalangan sahabat ada yang kaya, seperti Abu Bakar, Osman, Abdurrahman bin Auf. Dan ada yang miskin seperti Abu Hurairah, Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, Julaibib. Itu menunjukkan bahawa boleh je orang Islam nak jadi orang kaya, dan boleh je nak jadi orang miskin. Tapi nak kata dalil mesti jadi orang kaya, tak ada. Wallahu a'lam. Ni soalan, Ustaz, apa maksud Allah
dengan orang yang melampaui batas. Contoh orang yang sakit kencing manis tapi mahu makan yang manis dan penyakit itu menjadi teruk. Adakah ini termasuk dalam orang yang melampaui batas? Dia orang yang melampaui batas ni, kata ulama ialah batas dalam agama apa dia? Kita dicipta untuk beribadat pada Allah. Tapi dia sembah selain pada Allah. Maknanya dia telah melampaui batas. Kalau dia sebagai suami, tanggungjawab dia ialah bagi hak isteri, bagi hak anak. Tapi dia tak bagi, melampaui batas. Jadi apa-apa saja tanggungjawab agama yang tidak dilaksanakan, maka termasuk kategori melampaui batas. Ada pun yang kencing manis tapi suka makan manis, itu zalim pada diri sendirilah, bukan melampaui batas. Zalim pada diri sendiri dan tak sedar diri. Ustaz, apa amalan ketika menziarahi kubur? Zaman sekarang bawa anak cucu siap bercerita tentang kehidupan dan pencapaian. Mohon penjelasan. Apa hukum ziarah kubur? Apa amalan ketika menziarahi kubur? Zaman sekarang bawa anak cucu siap bercerita tentang kehidupan dan pencapaian. Soalan dia, apa amalan bila ziarah kubur? Sedangkan setengah amalan sekarang ialah bila bawa anak cucu pergi ke kubur ataupun buat siapa, kita cerita pasal kehidupan dan pencapaian. kehidupan dan pencapaian siapa? Yang mati? Ataupun yang hidup? Yang hidup tu Kalau yang hidup, kenapa nak pergi cerita kat kubur? Pelik. soalan tu tak habis. Tak apalah. Yang penting apa amalan Nabi ketika ziarah kubur? Amalan Nabi ialah berdoa pada si mati dan ambil pengajaran balik. Itu je. Nabi tak pernah baca Quran, Nabi tak pernah baca Fatihah, Nabi tak pernah baca 3 kul. Apatah lagi 30 juzuk. Bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaAllah bikum lahikun. Kemudian ambil pengajaran balik. Dah. Okey, cukup lah. Kita insyaAllah kita jumpa lagi malam besok lah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنانه وتنل